Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita menyambung pembacaan kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis, muka surat yang ke 12 ya. Yang Jawi. Yang Rumi 39. Masih lagi kita membicarakan tentang kelebihan-kelebihan orang perempuan yang taat kepada suaminya. Baik, pada bulan lepas kita telah belajar akan kelebihan perempuan yang taat kepada suaminya ialah syurga. Sebelum kita membaca kitab Muhimmah ini, saya nak membawa kepada tuan-tuan beberapa persoalan yang dikemukakan tadi. Yang pertama sekali persoalan tentang hukum memelihara lintah dan cacing yang sekarang ni banyak orang buat. Memelihara lintah dan cacing untuk kegunaan perubatan, hukumnya harus. Tak salah. Tuan-tuan ternak lintah untuk ubat bekam, darah tinggi, kencing manis, menyeduk darah kotor, gaut dan sebagainya. Harus. Dan tuan-tuan boleh membekalkan lintah tadi untuk perubatan. Halal. Dan tuan-tuan main saham dalam pelaburan saham, lintah hukumnya sah dan halal untung jual beli itu. Yang tak bolehnya tuan-tuan ternak lintah untuk dibuat lecikang. Ya, tuan-tuan membekalkan lintah untuk pembuat lecikang supaya lebih berkerim umpamanya, maka hukum dia haramlah. Begitu juga dengan cacing. Tuan-tuan bela cacing untuk dibuat lotion, hukum harus. Ya, kerana cacing itu mempunyai beberapa kandungan untuk menghidupkan kulit yang mati, sel-sel kulit yang mati. Dan sekarang cacing itu diproses menjadi lotion kulit supaya kulit kita lebih berseri dan lebih lembut semacam kulit cacing. Maka hukumnya adalah harus, tak ada masalah apa. Yang tak bolehnya tuan-tuan menjual cacing untuk dijadikan biskut. Sekarang orang jual cacing dan buat cacing itu macam biskut. Buat biskut daripada cacing. Yang tu yang kita tak mau. Dia kata lebih sedap, lebih bertahan lama dan sebagainya. Cacing bukan untuk dimakan. Tetapi tuan-tuan boleh membuat cacing sebagai ternakan umpan pada binatang-binatang laut, sungai dan sebagainya. Makanan ikan boleh tuan-tuan, pembekal untuk makanan ikan dalam sungai, dalam kolam dan sebagainya. Baik. Kita sambung ya. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi'i daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Betul ke? Sama tak? Tak sama? Di bawah tu ya. Baik, di bawah tu ya. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Tiyalusi. Bermula hak suami atas isterinya. Hak suami daripada isteri. Pada isteri tu ada hak-hak suami dia. Jadi seorang isteri, seorang perempuan bila berkahwin dengan suami, kena tahu apa hak suami yang ada pada diri perempuan ini. Ialah jangan menegahkan ia daripada dirinya, dan jikalau isterinya itu berada di atas belakang pelapik unta sekalipun. Kalau suami berhajat, jangan halang. Jangan tolak kalau suami berhajat. Walaupun isteri berada di atas belakang pelapik unta sekalipun. Tengah duk naik unta, suami berhajat. Aku rasa aku nak pohoi, aku nak turun pagi. Bukan maksud macam itu. Jangan tuan-tuan faham pula tengah dua-dua naik motor kris, naik balik kampung dekat Gombak tu. Sampai tengah jalan, aku berhajat pula pohoi. No, masuk dalam kebun getah tu bukan. Carilah tempat yang berfaedah sikit. Tetapi kalau nak tunjukkan kepada kita, kalau suami berhajat, kena bagi. Itu maksudnya. Tak bagi itu yang pergi cucuh isteri. Tak bagi itu yang pergi terajang isteri, yang tuan-tuan duk dengar dalam paper, duk baca dalam paper, duk tengok dalam TV tu. Suami naik minyak.
Dah lah dia kata harga minyak naik, hang pula apa menyebabkan aku naik minyak? Dah mari dah tuan-tuan. Sebab itu selesaikan dulu masalah suami ni. Walaupun isteri sedang sibuk memasak, suami berhajat, tutup api dapur dulu. Lepas tu tutup api suami pula. Itu maksudnya, jangan tak bagi. Begitu juga dengan si suami. Kalau isteri berhajat, kena layan. Abang, cik rasa berhajat pula abang, kena layan. Macam mana isteri kita nak daripada isteri, kalau isteri nak daripada kita pun kenalah layan dia. Masalah dia, ustaz, macam mana saya nak layan? Dia minta pukul 12 tengah hari bulan puasa, ustaz. Yang tu kena sabar banyak-banyak lah. Sebab itulah disuruh puasa. Puasa ini mengekang nafsu, puasa ni mengkontrol nafsu. Dua benda yang disuruh kita puasa. Yang pertama puasa perut, yang kedua puasa syahwat. Kerana apa dua benda ni disuruh puasa? Kerana dua benda inilah yang membawa banyak kerosakan pada kita. Kenapa orang makan rasuah? Kerana perutnya lapar. Kenapa orang makan harta anak yatim? Kerana perut. Kerana apa orang ambil harta orang lain jadi harta dia? Kerana nafsu perut. Sebab itu nafsu perut ini disuruh puasa. Yang kedua, yang boleh merosakkan kita ialah syahwat. Isteri orang kita tengok kita nak, anak dara orang kita tengok kita berkenan. Bukan setakat isteri orang, anak dara orang kita berkenan, kambing pun kita berkenan. Tuan-tuan baca kan ada kes yang kambing dirogol, diikat kaki tangan kambing tu, dirogol kambing tu. Yang ini yang dikatakan